Okey, kuatkan semua suara, semua kena baca. Ini hadis Nabi ya, rugi kalau kita tak baca. Sebab kita baca Al-Quran kadang-kadang tak baca terjemahan. Tapi bila baca hadis Nabi, kita terus baca terjemah, tak baca matan hadis. Sedangkan hadis Nabi juga adalah wahyu daripada Allah. Bila kita baca dapat pahala. Okey, kita ulang lagi sekali. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ishtaka minna insanun masahahu biyamini summa qala azhib albasa rabban nas washfi anta asyafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Subhanallah. Yang bawah tu saya baca seorang. Falamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zaqula akhadtu bi yadihi li asna'a bihi nahwa ma kana yasna' fantaza'a yadahu min yadi summa qala okey, kita baca sama-sama ya. Summa qala Allahumma ighfirli waj'alni ma'ar rafiqi al-a'la. qalat fazahabtu anzuru fa'idha huwa qad qada. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit dan semakin tenang, aku pun pegang tangannya dan lakukan sebagaimana yang baginda biasa lakukan. Tiba-tiba baginda menarik tangannya daripada tanganku. Kemudian baginda mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku dan biarkanlah aku bersama kekasihku yang tertinggi. Subhanallah. Okey, kalau kita baca perenggan yang akhir itu, maka tatkala Rasul jatuh sakit dan semakin tenang, aku pun pegang tangannya dan lakukan sebagaimana yang baginda biasa lakukan. Tiba-tiba baginda menarik tangannya daripada tanganku. Apakah maksudnya? Dan kemudian subhanallah, sambungan di belakang, ini hadis sahih riwayat Muslim. Aku bingkas menoleh ke arah baginda. Rupa-rupanya baginda sudah pun wafat. Allahu akbar. Muslimin muslimat, ketika saat Nabi masih kuat, belum sampai wafat, Nabi juga ada sakit. Dan bila Nabi sakit, isteri Nabi akan ambil tangan Nabi untuk diusap kepada badan Nabi sendiri. Sebab apa? Kerana tangan Nabi paling berkat. Jadi bila saat akhir dekat nak wafat, isteri Nabi iaitu Sayyidatina Aisyah buat perkara yang sama. Ambil tangan Nabi untuk diusap, bantu ambil tangan untuk diusap semula kepada badan. Tapi Rasulullah tarik semula tangan. Kemudian itulah lafaz yang Nabi sebut di antara akhir. Dan setelah itu Nabi sudah tiada. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi sangat penting sebenarnya, bila ada ahli keluarga sakit, suami bila isteri sakit, sapu, buka terus buku, cari dalam internet ke apa doa yang Nabi baca bila ada ahli keluarga sakit. Kerana saat inilah Allah nak menguji kita sejauh mana kita benar-benar mencintai pasangan kerana Allah. Apa maksud bila kita saling mengasihi dan menyayangi kerana Allah? Datang ujian, terus cari Allah. Dia begini ya, macam piramid. Bila dua-dua suami, isteri cari Allah, dua-dua akan semakin dekat.
Tapi jika dua-dua tak cari Allah, dia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Faham ya piramid? Allah di atas ni, isteri pun cari Allah, suami pun cari Allah. Jadi kedua-duanya semakin rapat dan bersatu kerana Allah. Sebab ramai di kalangan kita bila datang ke ujian, cari manusia dulu, cari ubat dulu. Bukan kata tidak ikhtiar, wajib ikhtiar. Cari manusia minta tolong itu juga ikhtiar, dibenarkan. Tetapi kalau ikut sunnah Nabi, apa pun berlaku, Nabi tunjukkan contoh, cari Allah dulu, minta mohon dengan Allah dulu. Saya nak cerita satu kisah yang zaman sekarang ya, Masya Allah. Ini pengalaman saya masa tu dalam satu program. Kemudian ada seorang wanita ni, saya tengok ramai yang hormat dia, tapi saya tidak kenal dia. Ini cerita mungkin 10 tahun yang lepas, masa saya masih lagi bekerja di JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Dan dalam kursus, masa tu di IKIM, saya ingat di Dewan IKIM. Kemudian ada seorang wanita yang biasa saja, tak dikenali oleh di media sosial. Semua orang panggil dia Ustazah. Kemudian bila saya tengok, dia sudah tua lah, umur 50 ke 60 lebih. Lepas tu Allah izinkan saya niat nak kenal dia tu siapa. Saya solat berjemaah Zuhur di surau, dan saya jadi makmum, dia jadi imam, dan kami berdua saja. Lepas tu saya pun tanya, Ustazah ni siapa ya sebenarnya? Saya tengok ramai yang memuliakan Ustazah, salam, cium tangan dan sebagainya, sangat menghormati beliau. Masa tu saya bukan Ustazah Asmat macam ni, masanya tidak dikenali lagi. Lepas tu dia pun cerita, saya ni sebenarnya mati hidup semula. Mati hidup semula. Dia kata kami ni satu keluarga duduk di sekitar Kuala Lumpur ni Ustazah. Rumah saya tak jauh sekitar ini. Tapi rumah kami di kawasan Setinggan, rumah kecil saja. Di rumah kami tidak ada apa-apa, peti ais pun tak ada. TV lagi tak ada. Saya kata kenapa tak ada peti ais? TV tu okey lagi, tapi peti ais macam pelik. Macam mana Ustazah simpan makanan, simpan daging semua? Kami orang susah Ustazah. Hidup kami sederhana. Apa yang Allah beri itu yang kami makan. Kadang-kadang kami tak ada duit 1 sen, tapi mesti ada makanan sampai ke rumah. Saya mula rasa makin pelik. Lepas tu saya tanya, apa maksud Ustazah mati hidup semula? Ini kisah benar. Beliau cerita sendiri pada saya. Beliau kata begini, satu hari saya demam denggi berdarah. Demam denggi berdarah. Kemudian saya koma. Memang doktor semua tak bagi harapan kerana denggi berdarah itu dah seluruh tubuh dan saya koma. Namun apa yang anak-anak saya buat, mereka tanpa henti baca surah Yasin dan surah-surah lain bersambung-sambung. Boleh jadi yang ni dah baca 1 jam, sambung lagi 1 jam, sambung lagi, bersambung-sambung sepanjang masa. Tapi saya koma, saya tidak tahu mereka buat begitu. Rupanya Ustazah ini adalah guru Al-Quran, dan dia memang banyak mengajar orang-orang baca Al-Quran daripada kosong sampai pandai. Dan anak-anaknya tak silap saya dalam 8 orang. Saya tak tahu dah mana Ustazah ni. Itulah pertemuan pertama dan terakhir saya. Orang sangat sederhana, pakaian sangat sederhana. Anaknya hampir semua hafaz Al-Quran. Dan kami semua makan, cari rezeki, dia kata semua dengan Al-Quran. Bukannya mencari duit ya, dengan berkat Al-Quran. Dia kata sepanjang saya koma Ustazah, saya diangkat umpama daripada satu langit ke satu langit. Dan di setiap langit saya bertemu dengan ramai orang yang berwajah bercahaya, berpakaian serba putih. Dan saya memang menyangkakan saya sudah mati, yang mana saya seolahnya roh saya sudah diangkat ke langit. Dan saya tidak tahu, akhirnya saya sedar semula. Saya melihat keliling saya anak, suami dan anak-anak saya menyambut dengan bacaan Al-Quran, dengan takbir dan sebagainya. Kemudian dia kata sampai situ doktor buat kajian ke atasnya kerana pelik, kerana tidak ada jawapan bagaimana yang tidak diberi harapan lagi untuk hidup, kerana dengki berdarah semua dan seluruh badan boleh kembali semula. Allahu Akbar. Ini bukan kisah lama, kisah zaman sekarang. Kemuliaan
kemuliaan orang yang menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Lepas tu dia cerita lagi, Ustazah, kalau kami anak beranak demam atau sakit apa-apa, kami akan gunakan air dan gilir baca Quran. Sebab itu ketika saya sakit, anak-anak pun gilir baca Quran. Sebab kami tidak ada duit nak pergi klinik, nak pergi berubat dan sebagainya. Tapi kita jangan terus guna kaedah ni kalau tak biasa. Anak demam, baca Quran. Nak sampai tahap ini bukan tahap yang mudah. Mereka sudah membiasakan daripada awal lagi. Apa-apa kesembuhan itu dengan Al-Quran. Kita baca juga Quran, baca juga doa yang Nabi ajar. Berarti sama ikhtiarlah bawa pergi klinik apabila diperlukan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memang menjadikan Al-Quran menjadi sebab hubungan keluarga itu rapat. Kisah Ibnu Mas'ud saat akhir dia dekat nak meninggal dunia. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi yang terdekat. Ketika saat dekat dengan kematian jenazah, Sayyidatina Utsman bin Affan datang ziarah lalu bertanya, adakah kamu ada meninggalkan sesuatu untuk anak kamu? Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, wahai Utsman, wahai Sayyidina Utsman Khalifah, adakah kamu lebih bimbangkan anakku sedangkan aku yang sedang nazar? Sesungguhnya aku telah mewasiatkan, aku telah memerintahkan anak-anakku untuk membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam. Kerana aku mendengar sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah tidak akan ditimpa kebapaan selama-lamanya. Sebab itu disebut surah Al-Waqiah surah kekayaan. Surah Al-Waqiah adalah surah yang insya Allah jika kita amalkan tidak akan ditimpa kita dan keturunan kita dengan kemiskinan ataupun kebapaan. Dulu saya faham surah Al-Waqiah ini diamalkan masa belum ada ilmu yang baik. Masa kita sekolah menengah, kita dengar baca surah Al-Waqiah nanti jadi kaya. Saya tanya muslimin muslimat, boleh tak kita baca surah Al-Waqiah dengan niat mahu jadi kaya? Boleh atau tidak? Mahu selamat daripada miskin? Boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Dibenarkan. Ini dibincangkan oleh alim ulama. Ini tahap ikhlas yang ketiga. Ikhlas ada 3 peringkat. Ikhlas yang pertama, kita buat amal baik, amal ibadah memang semata-mata kerana Allah. Tak harap pahala, tak harap syurga, tak harap selamat api neraka. Seperti mana ikhlas Rabi'atul Adawiyah. Ini wali Allah di kalangan wanita. Yang mana ucapan Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah sebut apa? Ya Allah, jika aku melakukan ibadah ini kerana harap syurga-Mu, maka harapkan aku masuk syurga. Jika aku buat amal ibadah susah-susah payah ini kerana takut neraka-Mu, campakkan aku ke dalam neraka. Ayat ini bukan maksudnya Rabi'atul Adawiyah tidak mahu masuk syurga dan mahu masuk neraka. Tapi Rabi'atul Adawiyah menyatakan kepada Allah, daripada hatinya seikhlas hati, dia melakukan ibadah yang sangat dahsyat, tak berhenti ibadah siang dan malam ibadah, memang kerana menunjukkan cinta kepada Allah semata-mata, tanpa harap apa-apa balasan. Itu tingkatan cinta ikhlas yang pertama. Ikhlas yang kedua, melakukan amal ibadah kerana benar-benar mengharapkan pahala, ganjaran syurga dan takut api neraka. Ini ikhlas yang kedua. Dan ikhlas yang ketiga masih lagi ikhlas, tapi peringkat paling bawah, iaitu kita melakukan sesuatu amal soleh, amal ibadah. Kita masak pun ibadah, kita lipat kain pun ibadah, tetapi dengan mengharapkan balasan dan ganjaran akhirat dan juga balasan dan ganjaran dunia. Jadi bila baca surah Al-Waqiah contohnya, dengan harap kita tidak ditimpa kebapaan, dibenarkan dalam Islam. Tapi mesti niat yang paling utama, baca mengharap pahala daripada Allah. Kemudian niat supaya kita tidak jatuh miskin. Dan siapa yang membaca surah Al-Waqiah, insya Allah tidak akan apa-apa. Pasti tidak akan apa-apa. Kenapa? Surah Al-Waqiah adalah surah yang menceritakan tentang hari kiamat, syurga, neraka, golongan kiri, golongan kanan. Betul tak tidak?
Cerita tentang mahsyar. Siapa yang baca surah Al-Waqiah dengan terjemahan, kalaupun hidup dia susah, dia tak rasa susah. Kalaupun hidup dia tidak cukup, dia rasa cukup. Kerana surah Al-Waqiah itu memberi gambaran tidak ada yang lebih baik melainkan indahnya syurga Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya nak cerita satu lagi kisah, boleh ya? Masa di PKP, saya dalam perjalanan balik daripada satu stesen TV. Ini cerita tahun lepas. Kemudian saya berhenti di RNR nak solat. Masa saya nak solat dekat RNR, di stesen Petronas di RNR. Jadi bila saya masuk, saya tengok ada seorang wanita dalam keadaan pakai telekong, duduk atas sejadah hadap kiblat, baca surah Ar-Rahman. Masa di Zohor atau Asar, baca surah Ar-Rahman. Saya pun masuk senyap-senyap duduk di belakang beliau. Kemudian saya solatlah. Lepas beliau baca surah Ar-Rahman, beliau baca terjemahan. Habis baca surah Ar-Rahman, beliau mula pula daripada dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih lagi. Ya Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Dia baca terjemahan daripada awal sampai akhir. Saya duduk situ sebab suaranya agak bukan kuat sangat, tapi saya dengar dia sedang baca terjemahan. Saya tunggu sampai dia habis baca terjemahan. Lepas tu dia pusing. Dia pun tengok saya, dia terkejut, dia terus menangis sampai tak boleh cakap, dia peluk-peluk. Lepas tu saya pun tanya, "Dek, kenapa ya?" Dan saya pula menangis sebab saya kali pertama jumpa orang baca Quran terus baca terjemahan macam tu. Lalu dia cerita, dia kata, "Ustazah, saya anak yatim piatu. Saya dulu kerja sebagai nurse di Singapura. Ketika saya kerja di sana, saya free hair dan pakai skirt. Sebab memang pakaiannya di sana macam tu. Dan mak saya pujuk-pujuk saya supaya berhenti kerja dan tutup aurat. Dan saya, maksudnya dia bukan orang Singapura lah, dia orang Malaysia lah. Saya tinggalkan gaji yang besar. Sebab sana mungkin 10,000 Malaysia gaji. Saya tinggalkan gaji yang besar. Saya tinggalkan kerana Allah. Saya tinggalkan semua itu kerana mengikuti permintaan ibu saya supaya saya boleh tutup aurat dengan baik. Saya buat semua itu kerana Allah, Ustazah, dan kerana permintaan ibu saya. Namun setelah beberapa ketika, berapa bulan saja, ibu dia meninggal dunia. Sebelum itu ayah dia meninggal dunia. Adik-beradiknya dia seorang saja tak nikah. Lepas tu saya tanya, "Dik, kamu buat apa kat sini?" "Saya bawa Grab car. Tapi Ustazah, sudah 3 hari saya tak ada seorang pun penumpang. Tak ada seorang pun penumpang. Sebab masa PKP, orang pun takut nak naik Grab car. Saya tak ada seorang pun penumpang, Ustazah. Dan saya beli kuih pagi, saya akan makan kuih, saya akan bahagikan untuk saya makan tengah hari. Saya tak ada duit dan ini saja yang saya kena bahagikan kuih yang saya beli." Lepas tu dia sebut, saya tanya, "Saya dah menangis-nangis ni. Kamu baca surah Ar-Rahman sampai habis." "Ustazah, bila saya hilang ibu saya hilang kerja saya bawa kenderaan, saya tidak ada penumpang, Ustazah. Tapi bila saya baca surah Ar-Rahman dengan terjemahan, saya tak rasa saya adalah orang yang tidak ada apa-apa. Saya tak rasa saya orang miskin. Sebab saya sudah melihat bagaimana suasana syurga yang Allah gambarkan dalam surah Ar-Rahman. Bila saya baca surah Ar-Rahman, saya akan gambarkan kesusahan saya ini berbaloi. Kesedihan saya hilang, semua ini berbaloi. Sebab surah Ar-Rahman menggambarkan golongan-golongan kanan, orang-orang yang akan diberikan nikmat syurga. Dan Allah ulang-ulang tentang nikmat apa lagi yang kamu dustakan. Jadi bila Allah tanya soalan itu kepada saya, terlalu banyak nikmat yang Allah beri kepada saya. Ini seorang wanita muda, umur baru dalam 20-an, belum 30, dah 28, 29 macam tu. Allah beri saya satu ilmu yang mahal. Mungkin orang tak pandang pun dia tu bukan siapa-siapa. Wanita yang bawa Grab car sahaja, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai jalan penyelesaian. Dan dia tak rasa susah, tak rasa miskin, tak rasa
lapar walaupun sebenarnya dia lapar. Sekarang mari kita tanya, adakah wujud suasana Al-Quran dalam rumah kita? Wujud tak kita berjemaah baca surah Al-Mulk, surah Sajadah sebelum tidur? Wujud tak setiap hari Jumaat baca Al-Kahfi sama-sama? Baca surah Yasin dan surah-surah yang lain? Jika kita mampu buat, bila kita pulang nanti, mula malam ini ataupun besok, kita buat amalan apa yang muslimin-muslimat? Setiap hari satu muka surat saja, tak payah banyak. Satu muka surat saja. Kalau banyak lagi baiklah. Tapi takut hari pertama semangat sampai semoga muka surat, lepas tu sebulan langsung tak ada. Mula satu muka surat saja. Kami bila beramal dengan amalan tersebut satu ketika dahulu, maksudnya kami pernah buat kemudian tak istiqomah, kena buat balik. Encik suami ada belakang. Setiap kali selepas subuh, baca satu muka surat dengan terjemahan. Itu saja yang dibuat. Baca satu muka surat, kemudian baca terjemahan. Kadang-kadang dengan anak, setiap anak baca satu ayat terjemahan. Apa yang berlaku dalam rumah tangga kita? Tenang, aman, damai. Jika ada masalah, Allah terus beri jalan keluar. Bila ada susah, bila terus Allah beri jalan senang. Kita tahu Al-Quranul Karim Allah pilih untuk diturunkan melalui malaikat yang paling terbaik, iaitu teragung, iaitu malaikat Jibril. Dan apabila Allah nak turunkan Al-Quran, Allah pilih Nabi yang teragung, Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pilih malam yang sebaik-baik malam adalah malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan pada bulan yang terbaik, iaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dan kerana itu, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai satu ikatan dalam rumah tangga, rumah itu, keluarga itu akan dipilih sebagai rumah ataupun keluarga yang terbaik di sisi Allah. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik dengan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi muslimin muslimat, saya kira program kita malam ini bakal berakhir di sini. Masya Allah. Kita tutup dengan satu perasaan tentang Al-Quran. Minta maaf kita tak sempat nak baca banyak. Kemudian ada syurga di rumahmu ini, muslimin muslimat, kita pun tak sempat nak sentuh. Ini adalah satu buku yang terbaru, dan ini adalah buku yang membangunkan sunnah Nabi dalam rumah tangga. Sebab itu kalau tengok pada isi kandungan, pernikahan jalan ke syurga, bab pertama, ada syurga pada pasanganmu, panjang. Ada banyak bab kecil pula. Ada syurga pada anakmu, ada syurga pada ruang tamu rumahmu, ada syurga di ruang ibadahmu, ada syurga di bilik tidurmu, ada syurga di dapurmu. Ketika nak menyiapkan buku ini, hampir 2 tahun saya makan masa. Sebab saya cakap buku tentang keluarga sudah terlalu banyak di pasaran. Saya nak satu buku yang mana di setiap sudut dalam rumah kita ceritakan apa sunnah yang Nabi buat. Jika di dapur, apa sunnahnya? Di bilik tidur, apa sunnahnya? Di ruang tamu, apa sunnah Nabi? Supaya setiap penjuru rumah kita dibangunkan imej Rasulullah SAW. Kita kadang-kadang, ibu-ibu, kita cakap apa pada anak? Umi dulu, kadang saya lah ya, Umi dulu, umur sekian dah pandai ini. Umi dulu, sikit-sikit bagi contoh kita. Tapi tiba masanya kita perlu jadikan Rasulullah sebagai contoh. Sebab bila kita jadikan, Nabi tak suka ni, Nabi buat macam ni, kalau Nabi makan macam ni, kalau Nabi nak masuk tandas macam ni. Bila kita selalu melihatkan imej Nabi dalam rumah kita, pada anak-anak dalam perbualan kita, umpama Rasulullah SAW hidup dalam rumah tangga kita. Dan inilah yang disebut rumah tangga sunnah. Rumah tangga yang membangunkan sunnah Nabi SAW. Sebuah rumah tangga yang menghidupkan sunnah Nabi, insya-Allah rumah tangga ini akan berkumpul kembali di syurga Allah tanpa terpisah walaupun seorang pun ahli keluarga. Subhanallah. Dan saya nak tutup kembalikan semula kepada Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada pembaca, memberi pertolongan kepada pembaca dan sahabat Al-Quran. Nabi sebut sahabat, maksudnya orang yang rapat dengan Al-Quran. Mungkin di hadapan saya ini, di kalangan kita ada yang merangkak-rangkak baca Quran. Baca Quran tu ya Allah merangkak-rangkak. Alhamdulillah bil alamin, Al-Fatihah dah laju. Subhanallah. Mungkin merangkak-rangkak baca Quran, tetapi tak apa, terus baca. Sebab Nabi sebut orang yang merangkak-rangkak membaca Al-Quran dapat 2 pahala. Pertama, pahala berusaha baca Al-Quran walaupun dalam keadaan susah payah. Dan pahala yang kedua, pahala baca Quran. Tapi Nabi sebut, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar, macam imam kita, sedar bacaan, dengan taranum, dengan sangat indah, Nabi kata kedudukannya bersama dengan para malaikat. Jadi kelebihan orang baca Quran dengan lancar, dengan lebih baik, dengan sedap, bukan semestinya sedap, tapi lancar dengan tajwid, dengan makhraj, itu kedudukannya umpama seperti para malaikat dari sudut bacaan dan pahala. Sebab itu kita jangan selesa baca di peringkat sekarang. Mesti belajar lagi sampai bacaan kita itu bagus. Dan saya tahu masjid ini merupakan masjid yang sangat hebat. Saya tahu sebelum sampai ketika dah di Sarawak, lepas tu orang sebut Ustazah, Masjid An-Nur, Masjid An-Nur Sibu Sarawak ini adalah masjid yang diberi anugerah pada tahun 2018, masjid bertaraf 5 bintang. Dek, kamu pusing, tunjukkan sikit suasana masjid ni. Masjidnya besar, hebat. Tapi saya percaya kehebatan masjid ini bukan pada binaan, tetapi pada roh orang yang membangunkan masjid ini, pada niat orang yang menguruskan masjid ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan masjid ini diberi pengiktirafan yang terbaik dari sudut pengurusannya, majlis ilmunya. Dan di sini ada library, ada tempat untuk kanak-kanak. Di sini ada food bank untuk fakir miskin. Dan ia mendapat anugerah khas yang istimewa, Masjid Mesra Non-Muslim, menjadikan masjid yang pertama, masjid yang nombor 1 dari sudut etnik. Maksudnya pelbagai agama dan etnik mesra dengan masjid ini. Dan dikatakan baru ini ada program yang mana daripada pihak luar non-Muslim datang untuk belajar berkaitan dengan Islam dan sebagainya. Saya pernah duduk sekejap di Australia dengan suami sambung PhD di sana masa tu, University of Queensland. Suami saya bukan ustaz di dalam chemical engineering, tapi sudah nasib suami jadi suami kepada ustazah. Orang panggil dia ustaz ya. Masya Allah. Tapi dia sebenarnya engineering. Subhanallah, tapi pengajiannya masih lagi dalam usaha untuk diselesaikan. Itu cerita yang kami pernah duduk, asbab itulah. Mula-mula saya sampai, saya pelik, saya tengok ramai orang Islam masuk gereja. Dengar dulu ya sampai habis, saya bukan nak sentuh isu sensitif ya. Ramai orang Islam, kita boleh nampak dengan pakai tudung masuk ke kawasan gereja. Lepas tu bila saya tanya kenapa, rupanya bila bersalin, lahirkan anak, check up dibuat dalam satu pejabat, bukan di tempat ibadat, tetapi dalam kawasan gereja. Di situ bila masuk nurse, semua ada. Lepas tu saya mengandung dan melahirkan anak kelima di sana. Saya pun perlu pergi buat laporan apa-apa, check up pun saya masuk di situ. Jadi di situlah saya faham bagaimana mereka itu memfungsikan gereja dan tempat sebagai tempat tumpuan masyarakat. Jadi masjid ini subhanallah satu masjid contoh yang mana orang bukan Islam tidak rasa susah hati ataupun tidak selesa, ataupun rasa macam
Sebab ramai orang non-Muslim pernah bercakap dengan saya, dia rasa macam masjid nak masuk kawasan pun seolahnya dia memang macam tempat yang terlalu eksklusif, yang dia langsung tak boleh nak jejak walaupun nak masuk dalam kawasan parking. Macam kawasan yang terlalu terhalang betul-betul untuk mereka masuk. Dan saya difahamkan di Sabah, di Sarawak ini beza, tak seperti mana sebenarnya. Mesra dengan non-Muslim sebab kita semua hidup aman dan damai dan sejahtera. Ada ustaz yang menuliskan buku ni ya, Ustaz Luqman ni. Tak maaf ya Ustaz Luqman ni. Dia banyak tulis buku ni, ada 3 jilid dan macam-macam lagi. Ini himpun, bukan Ustaz Luqman ni ya. Ini ustaz ni. Dia cerita di taman dia, ada orang bukan Islam di kalangan India. Bila anaknya sakit, mesti bawa anak ke surau untuk didoakan oleh ustaz-ustaz. Anak demam, anak sakit. Sebab dia kata, bila ustaz orang Islam, dia panggil, yelah ustaz baca doa, anak dia sembuh. Dia kata, terbalik ustazah, orang Islam kita ramai juga cari bohong. Tapi orang bukan Islam pun percaya ustaz orang Islam itu luar biasa. Sakit boleh sembuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bila satu masjid membuka ruang kepada non-Muslim pun datang, Masya Allah, ini satu contoh tauladan yang kita perlu syukuri. Dan saya percaya di masjid ini juga ada kelas-kelas yang membimbing ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin-muslimat untuk belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran ini bukan sampai peringkat tertentu berhenti, belajar sampai mati. Sebab Nabi bersabda, yang paling terbaik di kalangan kamu, yang paling sempurna iman adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Kalau kita tak mampu mengajar Al-Quran, jadi belajar sampai mati. Jangan sampai kata, oh saya sudah khatam, oh saya dah pergi belajar dengan tu. Belajar datang juga. Bila dengar belajar. Biar mati dalam keadaan sedang belajar Al-Quran, menjadi sebaik-baik manusia. Subhanallah, muhasabah terakhir. Hari-hari kita tengok telefon. Kalau telefon tertinggal, kita patah balik, betul atau tidak? Mustahil hari ini manusia satu hari berlalu tanpa tengok telefon. Tetapi hari ini ramai umat Islam berlalu satu hari tanpa melihat Al-Quran. Dan musibah yang paling besar bagi kita sebagai orang Muslim dan orang mukmin, orang beriman, berlalu satu hari tanpa baca Al-Quran. Berlalu hari, wahai para lelaki sekalian, tanpa melangkah ke masjid. Ini musibah yang paling besar, lebih berat daripada musibah COVID dan sebagainya. Kerana apabila kaki kita terhalang, mungkin kerana sibuk, mungkin kerana sekian-sekian, sampai kaki tidak melangkah ke rumah Allah, sampai tangan kita tak belik Al-Quran, mata kita tak tengok Al-Quran, itulah sebesar-besar musibah bagi kita, bagi orang Islam. Sebab itu sesibuk apapun wahai wanita, wahai lelaki juga, jangan sampai satu hari berlalu tanpa kita baca walaupun satu muka surat Al-Quran. Dan kepada lelaki khususnya, jangan berlalu satu hari tanpa ada kaki kita melangkah ke rumah Allah. Nabi SAW bersabda, setiap langkah menuju ke rumah Allah diampunkan dosa-dosa, diangkat darjat dan diberikan pahala sedekah. Dan ulama bincang, orang yang datang dengan motor, dengan kereta, langkah itu dikira berapa kali roda berpusing, berputar. Jadi tak perlulah parking jauh sebab nak berjalan ambil pahala langkah itu, tak. Boleh je dekat, tetapi dikira juga berdasarkan berputar. Nabi SAW bersabda, orang yang datang ke rumah Allah ibarat disambut oleh Allah, ibarat orang datang bertamu dan berjumpa dengan ahli keluarga yang jauh. Dan setiap kali kita datang ke masjid ibarat, nah ini hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, setiap kali datang dan pulang daripada masjid, disediakan hidangan di syurga. Tunggu kita mati saja, nanti akan masuk syurga dan menyantap hidangan setiap kali yang disediakan oleh Allah, pergi dan pulang kita daripada masjid. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila kita berdiam di masjid, akan didoakan oleh malaikat dengan 3 doa. Allahumma ufil lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia dan terimalah taubatnya. Banyak lagi hadis Nabi tentang masjid. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat
sebagaimana pengacara tadi itu penuh semangat. Mana pengacara kita terbaik, pengerusi majlis kita, pengacara tadi, Masya Allah, sudah balik dah? Ada, Masya Allah. Kan menyebut apa? Mudah-mudahan kita jadi lebih baik apabila kita hadir majlis ilmu. Sebab kita bimbang majlis ilmu jadi halwa telinga. Kita kena ada rasa dan ingin berubah. Berubah untuk diri sendiri, berubah kerana Allah, berubah kerana kita perlukan syurga Allah. Sebab kita nak syurga Allah, kita nak seluruh keluarga masuk syurga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Saya sayang semua penduduk Sibu, penduduk Sarawak khususnya, umumnya, dan kepada semua yang hadir juga secara live, lebih kurang dalam 4,000 lebih, dalam 5,000 juga yang hadir pada malam ini, Masya Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkas saja ya, insya-Allah. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang saleh. Allahumma ja'alna minal mukhlishina lahuddin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang ikhlas dalam agama. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang sabar, isteri yang sabar, suami yang sabar, ibu bapa yang sabar, anak-anak yang sabar. Allahumma ja'alna minal tawabin, minal mustaghfirin, minal mutatahhirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa menyucikan diri, yang sentiasa bertaubat dan beristighfar memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab wa la taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami, pilihlah kami ya Allah, catatkanlah semua nama-nama kami ya Allah. Amin. Ibu bapa kami, anak-anak, cucu cicit kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami ya Allah. Penghuni ahli syurga firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya Allah, jadikanlah para lelaki ya Allah, para muslim yang hadir, muslimin khususnya ya Allah, ahli masjid ya Allah, ahli Al-Quran ya Allah. Kerana di sana ada hadis Nabi-Mu, di antara 7 golongan yang mendapat naungan-Mu, mereka yang terikat hatinya dengan masjid ya Allah. Jadikanlah suami kami ya Allah, hatinya terikat dengan masjid, lalu menjadi VIP di masyarakat ya Allah. Lalu menarik kami, isteri dan anak-anak ini bersama-sama di bawah naungan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik ya Allah, kehidupan kami di akhirat baik dalam rahmat, dalam syurga-Mu ya Allah. Dan jalan kami daripada azab api neraka-Mu, azab kubur-Mu, dan azab padang mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ustaz, saya bermohon sikit ya, masya-Allah. Okey. Nak Ustaz, dia lawan saya kan.